Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-59. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika betul, kamu orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Lalu mereka berkata kepada Allah, jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganas. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari antara kaum yang kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menyampaikan tuntunan Nabi Musa untuk menghilangkan kegelisahan para pengikutnya dan menanamkan ketenangan dalam jiwa mereka. Nabi Musa berkata kepada pengikutnya, wahai kaumku, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, maka hanya kepadanya lah kami wajib bertawakal dan berserah diri sepenuhnya. Dan akhirnya akan membuahkan ketenangan batin dalam hidup kami seharian. Maka apabila pengikutnya mendengar nasihat Nabi Musa AS, pengikutnya yang beriman menyambutnya dengan mengatakan, kepada Allah sahaja kami bertawakal, menyerahkan segala persoalan hidup dan mati kami. Dan hanya kepadanya juga kami mengharap. Kerana itu kami berdoa, wahai Tuhan pemelihara dan pembimbing kami, janganlah engkau jadikan kami fitnah, iaitu sasaran gangguan oleh mereka yang zalim. Dan kami mohon selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada orang kafir. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menghuraikan pendapat ulama bagi ayat ini. In kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Di dalam ayat ke-84 surah Yunus yang bermaksud, jika kamu beriman kepada Allah, maka kepadanya lah kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Ayat ini bukan membawa maksud dua syarat dengan satu hasil, iaitu beriman dan menjadi Muslim mengharuskan satu hasil, iaitu tawakal. Tetapi ia adalah dua syarat yang seharusnya menghasilkan dua perkara, iaitu pertama,
Iman menghasilkan kewajipan bertawakal. Kedua, keislaman menghasilkan wujud dan terciptanya tawakal. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa para pengikut Nabi Musa menjawab kepada perintah Musa itu, kepada Allah sendiri kami menyerahkan diri dan kepadanya kami memohon pertolongan atas musuh-musuh agama kami. Mereka menjawab sambil berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan fitnah untuk kami, iaitu janganlah engkau menolong mereka ke atas kami. Kemudian manusia yang lain terpengaruh dan menganggap bahawa sekiranya kami dalam kebenaran, tentulah kami tidak dapat dihancurkan oleh Fir'aun dan bebaskan kami daripada orang kafir yang menganiaya dan berbuat dosa dengan rahmat-Mu, dengan kemurahan-Mu dan dengan keihsanan-Mu. Engkau telah berjanji dan janji-Mu adalah benar bahawa Engkau akan menolong hamba-hamba-Mu yang beriman dan mengikuti Rasul-Rasul-Mu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-84 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ini adalah peringatan Nabi Musa kepada orang yang telah mengakui beriman dan masih takut melihat fitnah dan bencana yang sedang mengancam mereka. Baginda memberi peringatan bahawa beriman sahaja tidak cukup, bahkan memerlukan penyerahan diri kepada Allah sebagai bukti dia adalah Muslim. Muslim bermaksud menyerah diri. Jika iman dan Islam itu wujud dalam diri, maka orang beriman dan Islam itu pasti bertawakal kepada Allah. Seterusnya, Hamka mentafsirkan ayat ke-85 surah Yunus dengan menyatakan bahawa nasihat Nabi Musa telah mereka pegang dengan erat dan teguh. Mereka telah bertawakal dengan menyerahkan diri kepada Allah, meneguhkan kepercayaan kepada Allah bahawa Allah tidak akan mengecewakan mereka. Apabila tawakal menjadi pendirian diri, maka mereka tidak cemas dan takut lagi dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Sekiranya mereka kelihatan lemah, penakut, hina dan berjiwa kecil, mereka akan menjadi bahan fitnah oleh mereka yang zalim. Pada ayat ke-86 surah Yunus ini, Hamka mentafsirkan bahawa ayat ini adalah doa terakhir pengikut Nabi Musa yang menunjukkan bahawa tawakal tidak sesekali menghilangkan pengharapan. Selepas tawakal adalah berikhtiar. Ikhtiar pertama mereka adalah dengan menjaga diri dan golongan mukmin supaya tidak menjadi fitnah bagi orang yang zalim. Bahkan meneguhkan pendirian, gagah di dalam menghadapi suka dan duka dan tidak menjual pendirian mereka. Inilah bimbingan yang diberikan oleh Nabi Musa AS kepada kaumnya Bani Israel. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa iman yang benar akan menumbuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan Nabi Musa AS hanya kepada Allah dan itulah ajarannya benar. Tidak pernah ada Nabi yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Seseorang itu akan menjadi kuat kerana tawakalnya ia kepada Allah. Seorang mukmin menjadi kuat kerana kekuatan Allah tidak terbatas. Keberhasilan Nabi dan para mukmin tidak pernah luput dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikian tafsir bagi ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus ini mengisahkan bimbingan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada para pengikutnya daripada kalangan Bani Israel yang beriman. Keimanan sahaja belum memadai jika tidak diiringi dengan keislaman, iaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pengikut Nabi Musa diajarkan tawakal yang sebenar kepada Allah di saat mereka diancam dengan ketakutan dan kegelisahan daripada Fir'aun dan tenteranya. Dengan tawakal itulah menjadikan mereka bersih daripada segala fitnah yang mungkin akan diberikan kepada mereka jika mereka berterusan takut, resah dan gelisah.
Kisah Al-Quran ini sangat dekat dengan diri kita. Sebagai manusia yang penuh dengan pelbagai emosi dan perasaan, setiap manusia pasti akan merasai takut dan gelisah dalam menghadapi ketidakpastian, terutamanya perkara yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang berlaku akan datang walaupun sesaat. Ketakutan demi ketakutan yang melampaui ini akhirnya boleh memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang seperti anxiety. Isu kesihatan mental adalah isu yang seharusnya kita ambil perhatian kini. Jika dihayati kisah Nabi Musa AS dan pengikutnya, mereka berada dalam ketakutan yang pastinya amat dahsyat kerana dikejar oleh Firaun dan tentera mereka yang berhajat untuk menghancurkan mereka. Sebagaimana diri kita apabila kita dapati ada yang ingin membinasakan ataupun membunuh kita, pasti kita berada dalam ketakutan yang melampau. Namun, lihatlah ubat ketenangan yang diberikan oleh Nabi Musa AS kepada pengikutnya ialah tawakal. Pergantungan kepada Allah secara menyeluruh akan memberikan ketenangan dan ketenteraman kerana keyakinan yang utuh bahawa Allah lah yang mengatur segalanya dan pasti Dia akan berikan yang terbaik untuk diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan zikrullah tenang tenteramlah hati manusia. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila engkau telah berazam, sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-84 hingga 86 surah Yunus ini ialah, pertama, sebagai Muslim kita perlu meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Kedua, umat Islam perlu mencari ketenangan yang sebenar dalam hidup, iaitu mendekatkan diri dengan Allah. Kadang-kala di saat resah, kita mencari perkara-perkara dunia untuk menenangkan dan menghiburkan hati. Namun, perkara tersebut tidak dapat mengekalkan ketenangan. Hanya Allah sahaja yang dapat memberikan ketenangan hakiki. Ketiga, setiap Muslim perlu bersabar dan bersyukur atas setiap ujian yang Allah berikan. Setiap manusia akan diuji dengan ujian yang berbeza mengikut kemampuan mereka. Di sebalik ujian tersebut, pasti ada hikmahnya tersendiri sehingga sabar dan syukur kita akan terbalas dengan hikmah yang tidak disangka-sangka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.